أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Sekali lagi kita bertemu dalam channel Kisah Pengalaman Seramku ini. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk like, subscribe dan juga memberi komen yang baik, yang membina, kemudian turut share channel ini kepada rakan-rakan dan sahabat anda. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan anda semua sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini insya-Allah kita akan ceritakan lagi satu pengalaman seram. Satu pengalaman seram yang diceritakan oleh seorang pengamal perubatan, yaitu Cik Bakar namanya. Kisah ini berlaku katanya sudah lama, iaitu ketika tahun 2000. Tahun 2000 ya, 2000, tahun 2000. Katanya kisah ini sampai sekarang ini dia masih teringat kisah ini. Cukup menyeramkan. Untuk seterusnya, saksikan kisahnya selepas ini. Bertemu kembali. Cik Bakar telah menghantar email kepada saya menceritakan panjang lebar tentang pengalamannya ketika dia dipanggil ke satu sekolah. Untuk makluman kepada anda semua para penonton sekalian, Cik Bakar ini adalah seorang pengamal perubatan di daerah Sendakan ini, yang mana dia telah dipanggil oleh seorang cikgu penolong kanan sekolah tersebut. Sekolah itu terletak di daerah Buluran, ya, di Sabah ini juga. Daerah Buluran ini adalah daerah yang bersempadan dengan daerah Sendakan. Katanya memulakan cerita bahawa ketika itu dia telah dipanggil ke sekolah oleh seorang guru penolong kanan sekolah tersebut, yang mana kata cikgu itu bahawa ramai pelajar-pelajar di sini kena histeria, kena gangguan histeria. Kata cikgu itu peringkat awal hanya seorang saja, tetapi akhirnya merebak dan bertambah ramai. Bahkan sampai satu kelas kena histeria. Dan yang paling menyedihkan katanya, kata cikgu penolong kanan itu, hinggakan cikgu sendiri pun kena histeria. Subhanallah. Atas dasar itu maka Cik Bakar pun dipanggillah ke sana untuk meminta tolong kepada Cik Bakar ini selaku pengamal perubatan untuk merawat pelajar-pelajar yang kena histeria, dan boleh untuk, kalau boleh, untuk menghilangkan segala gangguan lah di sekolah. Maka pendek ceritanya, Cik Bakar pun sampailah ke sekolah tersebut, ya. Tetapi Cik Bakar ni datang ke sekolah itu dengan penampilan yang biasa. Dia tidak menampakkan bahawa dia ni seorang pengamal perubatan dan seorang ustaz. Dia penampilan biasa. Ya, bila ditanya kenapa? Kerana dia kata sahaja saya buat untuk menguji para cikgu lah, bagaimana pandangan mereka tentang kalau mereka nampak saya seperti orang biasa. Maka ketika Cik Bakar sampai ke sekolah itu, Cik Bakar pun parking di kawasan parking kereta, dan dari kejauhan Cik Bakar
nampak ada 2 orang guru yang seolah-olah menunggu di kawasan dekat kantin sekolah itu. Sebab ketika Cik Bakar dalam perjalanan ke sana, mereka telah buat temu janji. Cik Bakar telah mengatakan bahawa dia akan sampai pada sekian-sekian jam. Iaitu ada 2-3 guru yang tengah menunggu di dekat kawasan kantin sekolah. Ketika Cik Bakar datang, guru-guru ini buat biasa saja, seolah-olah tak mengenal Cik Bakar. Memang pun mereka tak kenal sebab mereka tak pernah jumpa pun Cik Bakar ni. Cuma dapat nombor telefonnya daripada kenalan lah, yang mengatakan Cik Bakar ni insya-Allah boleh merawat masalah gangguan ini. Jadi Cik Bakar pun turun dari kenderaan, berjalan perlahan-lahan menuju ke guru itu dan beri salam. Assalamualaikum. Dalam hati Cik Bakar, apakah guru ini mengenalinya ataupun tidak? Ya, apakah guru ini menunggunya ataupun tidak? Maka Cik Bakar bersalam, Assalamualaikum. Dijawab oleh seorang guru, Waalaikumsalam. Kata guru itu, saudara ini cari siapa? Nah, kata Cik Bakar, confirm guru-guru ini tidak kenal Cik Bakar ni. Kata guru itu, saudara cari siapa? Kata Cik Bakar, saya tak cari siapa-siapa, tetapi cikgu lah yang cari saya. Terkejut cikgu tu. Cik Bakar ni seorang yang, untuk pengetahuan penonton, seorang yang periang dan suka juga kadang-kadang mengusik dan gurau lah, itu biasa. Dan suka buat lawak dan manis mukanya serta selalu tersenyum. Katanya, saya tak cari siapa-siapa, tapi cikgu yang cari saya. Lantas seorang guru laki-laki bangun. Di wataknya seperti ustaz, dengan songkoknya, dengan keadaan bajunya ala-ala kumpulan Raihan itu, datang. Apakah saudara ni Ustaz Bakar? Ya, saya. Allah. Terus bersalam, minta maaf lah. Saya tak kenal Ustaz Bakar ni, dia kata. Saya tak kenal, kata cikgu tu. Saya tak kenal. Cikgu tu ustaz juga lah. Namanya Ustaz Amin. Dia kata, saya Ustaz Amin. Kata Cik Bakar, ya saya kenal, memang Ustaz Amin sebab ada name tag di dekat baju tu kan, name tag Ustaz Amin. Oh ya, dia kata sambil bergurau. Tapi mata Cikgu Ustaz Amin tu dan guru-guru yang lain tengok atas bawah penampilan Cik Bakar tu. Mungkin dalam hati mereka, Cik Bakar ini nampak biasa, tak ada watak seperti orang pengamal perubatan ataupun ustaz ke? Biasa. Tengok atas, tengok bawah, penampilan biasa. Berpakai seluar jeans, berbaju t-shirt berwarna putih. Begitu. Jadi dah sampai begitu, maka Cik Bakar pun dibawa ke satu bilik guru, dan ada ruang tamu seperti bilik mesyuarat lah. Dipanggillah penolong kanan, dan ada lebih kurang 5 orang guru lagi yang hadir, termasuk ustaz tadi tu, Ustaz Amin. Penolong kanan tu pula perempuan, dan ada lebih kurang 4 orang lagi yang hadir, termasuk Cik Bakar ni 7 lah. Jadi semuanya 7 orang dalam bilik mesyuarat tu. Maka penolong kanan pun buatlah taklimat pada Cik Bakar. Di antara isi taklimatnya, kata penolong kanan tu, kami mengundang Cik Bakar ini kerana kami keadaan sekolah ini agak seperti kami para guru terdesak lah untuk panggil Ustaz Bakar untuk membantu kami merawat pelajar-pelajar yang kena histeria. Ada pelajar yang kena histeria, kami telah bawa ke hospital, dan kami beri dia cuti sekolah supaya tidak terkena lagi histeria dan selamatlah, tidak mengganggu murid-murid yang lain. Cik Bakar ataupun Ustaz Bakar ni kata, boleh tak tunjukkan di manakah tempat mereka kena histeria? Sebab kata penolong kanan itu tadi, punca mereka kena histeria ni adalah di bangunan yang paling hujung, bangunan sekolah yang paling hujung, tingkat 4 yang paling atas sekali, di penjuru sekali. Maknanya di tingkat 4 yang paling atas, di penjuru sekali. Disitulah pelajar-pelajar ini terkena histeria, dan bila dibawa ke bilik masing-masing ataupun ke kelas masing-masing, bertambah lagi histeria itu berjangkit, hingga kan satu kelas kena histeria. Kemudian datang cikgu menolong, cikgu tu pun kena histeria, kata penolong kanan.
Kemudian kata Ustaz Bakar, Ustaz Amin tak bantu kah? Kata Ustaz Amin, saya bantu juga Ustaz Bakar, cuma setakat yang saya mampu itu sajalah. Saya tak mampu seorang-seorang merawat murid ni. Saya perlukan pertolongan, terutama sekali seperti Ustaz Bakar, sebab Ustaz Bakar ni saya tahu berpengalaman dalam bidang ini. Kata Ustaz Bakar. Yalah. Maka mereka pun bertuju pergi ke tempat itu. Tingkat 4, bangunan paling hujung. Bila dilihat bangunan ini dari jauh, memang bangunan ini nampak seperti tak bersih. Ya, tak bersih. Sampai saja mereka di tingkat 4 semua mengah, ya. Sebab tingkat 4 mengah lah naik tangga tu, letih. Termasuk juga Ustaz Bakar. Ustaz Bakar ni pun badannya agak gempal sikit. Kata Cik Bakar, beri saya rehat sekejap untuk bernapas, dia kata. Naik tangga kan, semua mereka, yalah, semua mengah, ya, semput, yang lain tu semput. Termasuk Ustaz Amin ni pun sama juga, badan pun lebih kurang besar, semput, badannya agak gempal sikit. Kemudian Ustaz Bakar nampak, katanya dia nampak semua cikgu bila berada di situ melihat bangunan kelas ataupun bilik kelas yang hujung tu, mereka semua rasa tak selesa. Memanglah tak selesa, kata Ustaz Bakar, sebab kelas yang paling hujung di tingkat 4 tu baunya hanyir, busuk, seperti tempat orang membuang najis lah tempat tu. Memang najis manusia ada, najis haiwan pun ada, iaitu najis kucing. Kemudian berlumut dindingnya, tak pernah dibersihkan. Ada pula lagi pokok tumbuh, daun-daun pokok tumbuh yang menjalar di kawasan bahagian kelas tu. Subhanallah, kata Cik Bakar. Tiba-tiba Cik Bakar nampak ada seorang laki-laki datang. Ya, tiba-tiba datang ke situ. Cik Bakar pun tak tahu dari mana datang cik laki-laki ni. Mungkin dari tingkat 4 juga lah, tapi mungkin bilik yang lain. Maka Ustaz Bakar pun, ataupun Cik Bakar ni simbang lah. Dia nampak di baju itu nama Ali, Cikgu Ali. Di name tag cikgu tu yang baru sampai. Maka Ustaz Bakar pun sembang lah. Assalamualaikum, Cikgu Ali. Dijawabnya Waalaikumsalam. Kemudian Ustaz Bakar tanya, dah lama ke ni sekolah ditubuhkan? Kata Cikgu Ali yang baru sampai itu, dah lama ni Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz tu bertanya lagi, apakah bangunan ini sudah siap? Kemudian sekolah beroperasi berapa lama jaraknya? Maknanya sekolah ini beroperasi mula dimasuki pelajar dan mulalah ada kelas menjadi bila? Tak dijawab oleh Cikgu Ali. Tak apalah, kata Ustaz Bakar, tak apalah, tak jawab. Kemudian tiba-tiba Ustaz Bakar terdengar seperti ada suara seorang wanita yang sedang bernyanyi. Ada suara wanita seperti seolah-olah bernyanyi lagu lama, irama keroncong, siap dengan muziknya lagi. Diperhati betul-betul Cik Bakar, ya, dikuatkan pendengarannya, seolah-olah macam menumpuhkan pendengaran untuk mendengar bunyi itu. Memang sungguh terdengar, bahkan makin lama makin kuat, seolah-olah lagu nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang wanita bernyanyi lagu keroncong itu seolah-olah dekat dengan cuping telinga. Kemudian Cik Bakar lihat guru-guru lain. Dalam hati Cik Bakar, guru-guru yang lain ini dengar ke bunyi itu atau saya seorang ni? Cik Bakar pun tengok satu-satu guru-guru tu, satu-satu dia pandang. Tapi seolah-olah mereka tak perasan. Jadi Cik Bakar pun tanyalah. Saya nak tanya, kata Cik Bakar ni, ataupun Ustaz Bakar ni, apakah guru-guru di sini dengar tak seperti mana yang saya dengar? Semua diam. Tak dengar Ustaz. Kami tak dengar apa-apa. Semua diam. Pelik juga, kata Ustaz Bakar. Kemudian ada satu cikgu penolong kanan tu yang tadi membawa tu, dia kata, kalau boleh kita balik dululah.
ke pejabat, kita bincang di pejabat lah. Kata Ustaz, betul juga lah, saya pun nak jumpa dengan guru-guru yang ada ni, dan termasuk penolong kanan ni, kita bincanglah di tempat tadi lah, di bilik pejabat tadi, di bilik mesyuarat itu. Iyalah, maka mereka pun semua berjalan, ya. Dan Ustaz Bakar nampak semuanya 8 orang, semua 8 orang, termasuk tadi yang Cikgu Ali yang baru sampai. Setelah mereka sampai di bilik mesyuarat itu, ya, duduklah mereka semua. Maka Ustaz Bakar tengok satu-satu. Ustaz Bakar bimbang, nanti ada yang tertinggal kan. Di situ tempat tu yang seram, bilik tu. Seram dan rasa seperti ada energi yang negatif lah, kata Ustaz Bakar. Jadi Ustaz Bakar pun kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tadi saya tengok 8, kata Ustaz Bakar dalam hati. Kira lagi sekali, Ustaz Bakar kira lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi 8 orang. Akhirnya Cik Bakar pun buka mulutnya. Cikgu penolong kanan, berapa orang semua kita tadi? Kata cikgu penolong kanan, kita semua 7 orang termasuk Ustaz. 7? Saya nampak tak 7. Saya nampak 8 orang. Benar cikgu, 7 orang lah tadi kita semua. Kan? Penolong kanan pun tanya guru-guru lain, betul kan? 7 orang, ya betul. Tapi saya tengok tadi kita 8 orang lah cikgu. Benar cikgu, 8 orang. Yang saya tahu, kata penolong kanan, kita 7 orang. Tak, tadi kata Ustaz ni, pertahankan pandangannya. Tadi benar cikgu, kita semua balik daripada kelas yang paling hujung atas tu yang seram itu, masuk ke sini 8 orang. Siapa yang satu guru tertinggal tu, kata Ustaz ni? Ada seorang lah guru tertinggal. Tak silap saya namanya Cikgu Ali, sebab saya nampak name tag-nya di baju tu, Cikgu Ali. Tiba-tiba Cikgu penolong kanan terkejut. Cikgu Ali? Setahu saya tidak ada nama Cikgu Ali di sini. Ustaz Bakar pun terkejut. Tak ada yang bernama Cikgu Ali kan? Kalau ada pun dulu nama Alimah. Tapi Alimah tu dah pindah sekolah lah, dah pindah jauh dah. Tapi bukan laki-laki, itu perempuan. Tak adalah Cikgu Ali itu sini. Benar Ustaz, tak adalah nama Cikgu Ali di sini. Ustaz pun terdiam. Jadi siapa tadi ya? Kata Ustaz dalam hati. Tapi cikgu, kata Ustaz Bakar, tadi benarlah cikgu. Benar sungguhlah, sebab tadi saya simbang lagi dengan Cikgu Ali. Saya tanya beberapa soalan dengan Cikgu Ali. Dan Cikgu Ali jawab salam saya dan jawab ada 1-2 soalan. Kata penolong cikgu, memang Cikgu Ali tak adalah cikgu. Tapi kami semua tanya guru-guru yang lain ni, kami nampak Ustaz seperti bercakap seorang-seorang tadi. Kami perhatikan Ustaz tadi bercakap dengan seseorang. Kami perhatikan sungguh-sungguh Ustaz tadi, Ustaz bercakap dengan seseorang. Benar, kata cikgu penolong kanan kepada Ustaz. Jadi kami ingatkan, Ustaz ni membaca jampi ke, membaca doa ke, membaca ayat kursi ke, ataupun ayat Quran ke? Kata penolong kanan, cikgu penolong kanan. Terdiam Ustaz Bakar. Tak apalah, kata Ustaz Bakar, kalau begitu begini cikgu, nanti insyaAllah kita buat temu janji lagi di hari yang lain. Nanti saya akan bawa beberapa kawan saya dan juga kami akan buat solat hajat khusus untuk masalah di sekolah ni. Moga-moga tidak ada lagi gangguan, dan moga-moga juga tidak ada lagi pelajar-pelajar yang kena histeria. Kata cikgu penolong kanan, Ustaz, kalau boleh kami nak tahu bila Ustaz nak datang lagi. Dia kata, cikgu, 3 hari dari sekarang insya-Allah saya akan datang. Tapi saya minta kepada cikgu, kalau boleh tolong bersihkanlah, ya. Bersihkan bilik kelas yang kosong itu. Kemudian taruhlah di situ seperti tulisan-tulisan ayat Quran, letak di dindingnya. Bersihkanlah. Dan kalau boleh bilik kosong tu jangan dikosongkan, dimanfaatkan. Dibuatlah kelas apakah di situ supaya
tidak lagi ada pelajar yang pelajar kena histeria. Kata cikgu pelongkanan, insya-Allah Ustaz, kami akan usahakan. Maka Ustaz Bakar pun minta diri untuk pulang. Dalam perjalanan keluar daripada bilik mesyuarat untuk pergi ke parking tempat kereta, Ustaz Bakar berpaling lagi tengok tempat tingkat 4 yang bilik kosong itu. Terlihat dari jauh, betul. Terlihat dari jauh, betul. Ada Cikgu Ali dekat dengan bilik itu, tersenyum memandang kepada Ustaz. Subhanallah, kata Ustaz. Meremang bulu Ustaz Bakar melihat Cikgu Ali di atas itu, yang mana guru-guru yang tidak melihatnya. Ketika Ustaz Bakar hampir sampai ke tempat keretanya, tiba-tiba bahu kanannya dipegang orang. Itu Cik Bakar. Bila Cik Bakar berpaling, rupanya Ustaz Amin. Ustaz Amin salam dengan Ustaz Bakar. Dia kata, Ustaz Bakar, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke sekolah kami. Yang sebenarnya Ustaz Bakar, kata Ustaz Amin, saya pun nampak Cikgu Ali. Tetapi ketika Ustaz Bakar tanya, saya tak nak jawab sebab saya takut nanti guru-guru yang lain jadi takut. Kalau saya katakan saya nampak, nanti guru-guru yang lain apa mereka buat? Pasti mereka lari dan ketakutan. Saya berdiam diri dan biarlah seorang ustaz yang nampak saja, supaya mereka tahu sebab ustaz ni seorang pengenal perubatan, memang adalah kelebihan-kelebihan tertentu. Oh ya kah, kata Ustaz Bakar. Ya Ustaz, saya pun nampak. Maka mereka pun bersalam. Dia kata, Ustaz Bakar, Allah beri kelebihan kepada kita untuk nampak benda-benda halus ini, maka kita jagalah baik-baik. Ya, kata Ustaz Amin. Maka baliklah Cik Bakar ataupun Ustaz Bakar balik. 3 hari kemudian Ustaz Bakar datang. Alhamdulillah, bilik kosong di tingkat 4 yang lama ditinggalkan itu telah bersih. Ustaz Bakar sempat melihatnya. Bilik itu dah bersih, dicat semula, kemudian diletakkan gambar-gambar ayat suci Al-Quran, kemudian dijadikanlah tempat itu seperti ruangan bilik solat, tempat orang belajar mengaji dan solat. Dipanggillah ustaz-ustaz kampung untuk mengajar pelajar-pelajar sekolah itu secara sembilan, mengajar membaca Al-Quran dan jadikan surau sementara. Subhanallah. Dan Ustaz Bakar pun berjumpa dengan pelongkanan, menceritakan perkembangan, dan Ustaz Bakar ceritakan mereka telah buat solat hajat selama 3 hari 3 malam itu. Dan juga ini ada air penawar yang telah Ustaz pun tadi buat pagar lah. Bukan setakat bilik itu, bahkan satu sekolah itu Ustaz Bakar dah pagar dengan bacaan ayat suci Al-Quran bercampur dengan garam kasar dan air penawar itu. Kemudian Ustaz Bakar tanya, Cikgu, ada tak lagi pelajar-pelajar kena histeria sejak hari itu, sejak Ustaz kembali daripada sekolah? Kata pelongkanan, Alhamdulillah Ustaz, setakat ni tidak ada pula lagi pelajar-pelajar yang kena histeria. Alhamdulillah, kata Ustaz Bakar, syukurlah. Kemungkinan kita telah bersihkan bilik itu dan mungkin makhluk halus yang tinggal di situ telah keluar daripada bilik itu ataupun larilah daripada sekolah ini. Alhamdulillah, kata Cikgu pelongkanan. Cuma sebelum pulang itu Ustaz Bakar tanya, berapa lama sekolah ini baru dibuka sejak dia telah siap dibina? Kata Cikgu pelongkanan, lamalah, saya tak silap saya lebih 5-6 tahun baru sekolah ini boleh diduduki oleh pelajar. Oh, sebab itulah, kata Ustaz, biasanya rumah yang kosong begitu lama akan dihuni oleh penghuni-penghuni yang lain. Alhamdulillah, kita telah buat rawatan, syukur kepada Allah, sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Terima kasih, kata Cikgu pelongkanan. Dan itulah berakhirnya cerita seram daripada Cik Bakar ataupun Ustaz Bakar ini kepada kita semua. Ya, iktibar daripada kisah ini adalah pertama sekali kita jaga kebersihan diri, zahir dan batin. Ya, zahir, bersihkan diri kita, bersihkan rumah kita, bersihkan tempat tinggal kita. Batin, bersihkan hati kita. Bahkan kalau boleh kita bacalah doa-doa pelindung ataupun pendinding untuk menghindarkan kita daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Sekian, bertemu lagi di cerita yang lain di siri akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.